Okey, jadi kita akan cuba mula sekarang. Okey, selamat pagi kepada semua murid. Okey, sekarang sudah jam 10.30. Kita akan mula dengan PTPR matematik kita ke 12 kali dekat Google Meet. Okey, jadi hari ini kita akan sambung dengan subtopik 4.3 iaitu kadaran. Okey, jadi dekat sini satu persoalan yang ditanya dekat sini adalah tentang apakah hubungan antara nisbah dengan kadaran? Apakah hubungan nisbah dengan kadaran? Okey, jadi dekat sini dia ada satu aktiviti. Tapi dalam aktiviti ini cikgu tidak sentuh sangatlah. Cikgu terus pergi kepada kesimpulan dia. Okey, dalam aktiviti penerokaan 2, anda telah menggunakan kadaran untuk mencari bilangan perkataan yang disalin dalam masa 1 jam. Okay. Jadi, kalau kita lihat dekat sini, sebenarnya kadaran ini dia lebih merupai macam pecahan. Okay, jadi kalau kita katakan 5 minit itu dia boleh salin 45 perkataan. Jadi 1 jam tu dia boleh salin berapa perkataan? 5, dia darab 12 jadi 60 minit. 60 minit ini adalah sama dengan 1 jam. 60 minit ini adalah sama dengan 1 jam. Cikgu tulis dekat sini lah. Okay. Okay, 60 minit ini kalau dia adalah sama sini ya. 60 minit ini macam ada masalah teknikal, tak apa. Cikgu guna cakap sajalah. Jadi 60 minit ini dia juga adalah sama seperti 1 jam. Okey, jadi apabila penyebut ini dia darab dengan 12, pengatas ni dia juga darab dengan 12. Okey, sama dengan 1 jam. Okey, 60 minit ini juga sama dengan 1 jam. Okey, jadi apabila ini darab dengan 12, pengatas ni dia juga perlu darab dengan 12. Jadi ini adalah satu konsep yang perlu, yang ada pada pecahan. Penyebut dengan pengatas tu dia adalah sama. Penyebut dengan pengatas tu dia adalah sama. Okey, jadi dekat sini apabila 45 dia darab dengan 12 dia adalah sama dengan 540 perkataan. Jadi bermaksudnya dalam 1 jam tu dia boleh saling 540 perkataan. Kadaran ialah satu perhubungan yang menyatakan sama ada antara dua nisbah atau dua kadar. Kadaran boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Jadi kadaran ini dia boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Okay? Jadi dekat sini kita boleh jelas nampaklah. Kadaran adalah satu hubungan yang mengatakan sama ada kesamaan dua nisbah atau dua kadar. Okay? Jadi kita lihat lagi yang seterusnya. Okay. Contoh 7. Okay. Tulis satu kadaran bagi setiap situasi yang berikut. Jika 10 biji kacang mempunyai 17 gram, maka 30 biji kacang mempunyai 51 gram. Jadi inilah cara dia tulis. Okay. Yang belakang itu dekat atas. Yang depan itu dekat penyebut. Okay. Kalau kita lihat B, jelajah lumba basikal elektronik Langkawi bermula di Kedah dan berakhir di Melaka, meliputi jarak sejauh 1180 km. Jarak ini ialah 23.6 cm pada sebuah peta yang dengan keadaan 1 cm mewakili 50
kilometer. Jadi kamu boleh lihat 50 kilometer dekat atas, 1 sentimeter dekat bawah. Jadi 1180 kilometer dekat atas, 23.6 sentimeter dekat bawah. Jadi ini adalah apa? Sebenarnya ini adalah satu kita katakan dia adalah macam satu skala yang mewakili dalam peta. Okay? Yang kamu belajar dalam geografi. Okay? Macam mana kita boleh tunjukkan? Jadi kita boleh cuba buat pecahan ni. 1180 per 23.6. Jadi bila kita dia adalah 50 per 1, jadi sama dengan 50 kan? Jadi ini adalah apa yang kita boleh nampaknya dekat sini. Okay, jadi di sini ada satu latihan. Okay, jadi cikgu buat contoh latihan ini untuk supaya kita lebih fahami lah. Okay. Okay, jadi kita lihat dekat sini. Sorry, ada masalah teknikal. Sorry ya, tunggu sekejap. Okay, jadi untuk soalan A, okay, kita boleh lihat di sini 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola berharga RM20. Jadi cara dia tulis adalah seperti ini. Jadi RM 5 per 3 biji sama dengan RM 20 kepada 12 biji. Jadi ini adalah cara kita tulis. Macam mana dengan B? Okay. Jadi dekat sini sama juga kita baca semula. Tinggi 4 blok kayu disusun menegak adalah 24 cm. Apabila raju menyusun 3 blok menegak, tinggi susunannya adalah 78 cm. Jadi caranya adalah 24 cm per 4 blok sama dengan 78 cm kepada 13 blok. Ini adalah cara kita tulis dalam kadaran. Okey, macam mana dengan C? Terdapat 13 murid lelaki dan 15 orang murid perempuan dalam setiap kelas di Tatika Ria. Jika terdapat 65 orang murid lelaki di Tatika Ria, maka terdapat 75 murid perempuan. Okay? Jadi macam mana? Okay? Jadi yang ini kita ikut kadaran. Jadi yang belakang tu dekat atas. Okay, jadi caranya kita tulis 15 orang murid perempuan kepada 13
orang murid lelaki sama dengan 75 orang murid perempuan kepada 65 orang murid lelaki. Jadi ini adalah cara untuk kita tulis dalam bentuk kadaran. Okay, cikgu savekan dia sebagai contoh pertama hari ini. Okay, ada masalah? Kalau ada masalah kamu nak terus tanya pun boleh. Contoh 1. Okay, jadi ini adalah cara kita tulis kadaran. Okay, cara kita tulis kadaran. Cara tulis kadaran. Okay, cara kita tulis kadaran. Okay, ini adalah dia nak kita tulis kadaran. Okay. Okay, jadi kita lihat balik kepada buku teks. Kita lihat balik kepada buku teks. Okay. Jadi, apabila kita tahu tentang macam mana buat tentang kadaran, kita perlu tahu macam mana untuk menentukan nilai yang tidak diketahui dalam kadaran. Macam mana kita nak menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran? Okay, kita lihat seperti contoh 8 ini. Kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt per jam. 2 kilowatt jam, 2 kilowatt jam. Berapa kos penggunaan elektrik untuk 30 kilowatt jam? Jadi di sini dia ada dua kaedah. Satu kaedah adalah kaedah unitary. Apa maksudnya kaedah unitary? Apabila kita gunakan kaedah unitary ni, satu perkara yang akan sangat menonjolkan adalah dia mesti ada langkah ini. Tenaga elektrik bagi 1 kilowatt jam. Dia mesti akan cari 1 kilowatt jam ni. Okay? Dia mesti akan cari 1 kilowatt jam. Kamu boleh nampaklah. Dia mesti akan cari. Cari untuk 1 kilowatt jam. Dia mesti akan cari. Macam untuk 1 unit itu berapa? Untuk 1 unit itu berapa? Ini adalah satu perkara yang kamu akan nampak lah dekat sini, yang bagi cikgu rasanya dia adalah satu benda yang special. Kamu boleh nampak. Okay? Jadi apabila dia cari 1 kilowatt jam ni, dia macam apa? Dia macam 1 kilowatt jam ni adalah 21.8 sen. 21.8 sen. Jadi dia darab 30 kilowatt jam dengan 21.8, jadi adalah 654 sen. Ini adalah cara unitary. Uni ni dia akan pergi cari 1 unit itu berapa? Macam 1 kilo itu berapa? Baru kita cari berapa kilo itu. Okay? Satu lagi cara adalah dia gunakan cara kaedah. Kadaran. Untuk kadaran. Katakan kos elektrik ialah 30 kilowatt jam ialah S sen. Jadi dia akan gunakan cara ini untuk ini perlu darab 15, ini perlu darab 15. Ini cara dia cari. Okay, jadi ini adalah menggunakan kaedah kadaran. Jadi dia juga adalah hampir sama dengan apa? Dia pun adalah hampir sama dengan pecahan. Cara pecahan. Jadi untuk kedua-dua cara ini, cikgu memang tidak ada had kan kamu mesti gunakan mana satu cara. Cikgu tidak hadkan kamu nak mesti gunakan mana satu cara.
Kenapa? Kerana kedua-dua cara ini sebenarnya dia agak mudah. Bagi cikgu rasanya dia adalah mudah bagi kamu. Tapi kamu mestilah pilih salah satu cara untuk belajar dahulu. Okey. Jadi ada lagi satu cara lagi? Ya, ada lagi. Kalau kamu lihat muka surat yang sebelah, cara yang ketiga, kaedah darab silan. Bagi cikgu, cara yang ketiga dengan kedua itu adalah hampir sama. Kamu lihat dia menggunakan kaedah macam ni dahulu. Lepas tu dia darab silan. Lepas tu dua pergi sana bahagi. Jadi dia mendapatkan jawapan. Dia menggunakan kaedah ini. Jika dia menggunakan kaedah ini. Dia menggunakan kaedah ini. Maka kos penggunaan tenaga elektrik ialah 30 kilowatt jam. Jadi, cikgu pun ambil contoh dalam buku teks ini untuk terangkan kepada kamu. Jadi cikgu cuba ambil soalan pertama dahulu. Cikgu ambil soalan pertama dahulu. Buka surat baru. Jadi kita lihat terdapat 200 pemain dalam 8 pasukan rugby menyertai satu karnival sukan. Tentukan bilangan pemain dalam 2 pasukan jika setiap pasukan memberi bilangan pemain yang sama. Jadi daripada 200 pemain dalam 8 pasukan ni, 200 pemain dalam 8 pasukan ni, cikgu ambil top. Untuk bahagian ini, sebenarnya kalau untuk bahagian ini kita boleh untuk bahagian ini kita boleh tulis dalam bentuk macam mana. Untuk ini saya boleh tulis dalam bentuk 200 per 8. Saya boleh tulis dalam 200 per 8. Jadi mengikut tadi ada 3 cara kan. Tapi cikgu hanya tunjukkan 2 cara untuk memadailah, cukuplah. Jadi satu cara itu adalah kita gunakan cara unitary. Unitary. Cikgu gunakan unitary. Unitary adalah macam mana? Unitary itu dia mesti cari satu pasukan berapa orang. Jadi satu pasukan bilangan untuk satu pasukan adalah 200 bahagi dengan 8. Apabila 200 bahagi dengan 8, tahu berapa? Adalah 25. 25 orang. Jadi sekarang kita nak cari bilangan pemain untuk 2 pasukan. Jadi bilangan untuk 2 pasukan sama dengan 25 darab dengan 2 sama dengan 50 orang. Jadi ini adalah cara unitary. Macam mana kalau katakan cara satu lagi dipanggil kadaran? Macam mana kalau kita gunakan cara kadaran? Apabila kita gunakan kadaran, kita mesti gunakan satu anggapan dulu. Saya mesti gunakan satu anggapan dulu. Itulah saya akan tulis, katakan
katakan bilangan pemain bagi dua pasukan adalah X. Nak guna S ke, Y ke, Z ke, memang itu adalah ikut suka hati kamu. Di sini dia tidak ada hakkan mesti gunakan apa huruf. Okay? Di sini dia tidak katakan dia mesti guna apa jenis huruf. Okay? Okay, jadi dekat sini kita boleh nampak, kita boleh buat macam mana. Okay? Kita tulis 200 per 8 sama dengan X per 2. Jadi di sini kita boleh nampak 8 tu macam mana dia jadi 2. 8 itu macam mana dia jadi 2. Kalau kita gunakan konsep darab dengan bahagi, dia mesti adalah bahagi dengan 4. Jadi kalau bawah penyebut adalah bahagi 4, pengatas ni dia juga kena bahagi 4. Jadi macam mana kita dapatkan dia. Jadi X adalah 200 bahagi dengan 4. Jadi sama dengan berapa? Okay, 200 bagi 4 sama dengan 50 orang. Okay, 50 orang. Jadi di sini kita sama ada kita boleh gunakan cara unitary ataupun cara kadaran. Bagi cikgu, dua-dua ini adalah antara yang paling mudah untuk kamu belajar. Okay? Kamu boleh belajar sama ada unitary atau unitary atau kadaran. Jadi cikgu savekan ini sebagai rujukan kamu nanti. Contoh 2. Jadi daripada cikgu bagi begitu banyak contoh, baik cikgu sekarang pergi kepada latihan dalam latihan dalam buku ujian anda. Okay. Jadi latihan kita hari ini adalah pada muka surat 18. Ada pada muka surat 18. Okay. Jadi apa yang kita perlu buat dekat sini? Okay. 1. Tentukan hubungan antara nisbah dan kadaran berikut sama ada benar atau palsu. Kita perlu tentukan sama ada dia benar atau palsu. Pertama itu kita perlu tengok. 1. Tempat kereta kenderaan yang mengenakan bayaran parking sebanyak RM2 sejam. Sebanyak RM2 sejam. Okey, kalau kita tulis kita tulis dalam sini, cara kita tulis adalah 1 jam dekat sini adalah sama dengan ringgit Malaysia RM2. 1 jam RM2. Jadi lepas tu Ali telah meletakkan kereta di situ selama 6 jam. Jadi dia bayar sebanyak RM12. Jadi kita cuba carilah sama ada betul tak? Okay. Jadi 6 jam ini adalah menggunakan kaedah unitary tadi ya. 6 jam tu sama dengan berapa? 6 jam itu sama dengan RM2 darab dengan 6. Jadi kita tengok sama ada dia adalah dia adalah sama dengan ringgit Malaysia 12. Jadi dia adalah RM12. Jadi kita lihat balik. Dia bayar sebanyak RM12. Jadi benar kan? Jadi oleh kerana ini dua ini adalah benar,
Jadi jawapan untuk ini adalah benar. Okay. So, jawapan bagi ini adalah benar. Okay. Boleh? Jadi untuk soalan 2 ini cikgu pun guide kamu sikit. Okay, sekarang harga 4 helai baju adalah RM20. Mina telah beli 6 helai baju bayar sebanyak RM36. Jadi cikgu sekarang nak cuba cari satu helai baju tu berapa harganya. Satu helai sama dengan kalau nak buat dalam pecahan adalah ringgit Malaysia 20 bahagi dengan dia bayar beli 6 helai baju dan bayar 36. Sorry, cikgu salah. Bukan. 4 helai, jadi bahagi dengan 4. Jadi cikgu guna slide ini adalah bahagi ya. Jadi saya sekarang ini saya cari satu helai itu berapa. Okay. Jadi satu helai itu 20 bahagi 4 adalah sama dengan 5. Jadi satu helai itu sekarang adalah RM5. Adalah RM5. Jadi sekarang saya cari 6 helai itu adalah berapa? 6 helai adalah sama dengan RM5 darab dengan 6. Darab dengan 6. Jadi dekat sini cikgu tidak buat jawapan dia lah. Kamu sendiri buat. Okay, kamu cari berapa harga dia. Lepas tu kamu cuba banding dengan harga ini. Okay, baru kamu di sini kamu tulis benar atau palsu. Okay, kamu kena tengok sama ada jawapan bagi ini adalah benar atau palsu. Kita tahu. Okay. Okay, kamu cari, kamu bandingkan, tengok sama tak? Kalau sama, dia adalah benar. Kalau tak sama, dia adalah palsu. Okay. Jadi ini adalah untuk latihan soalan 1 dengan soalan 2. Okay. Jadi macam mana dengan soalan 3? Okay, kita lihat. Seutas tali dipotong kepada 3 bahagian dengan nisbah 4:3:5. Jika ukuran tali terpendek ialah 12, berapa ukuran tali yang paling panjang? Jadi kita boleh nampak dekat sini, yang terpendek ini adalah 3. Okay, yang terpendek adalah 3, yang terpanjang adalah 5. Jadi sekarang ini saya nak cari yang untuk satu ini adalah 3. Jadi kalau satu itu berapa? Jadi sekarang caranya adalah macam mana kita cari. Kita nak gunakan cara unitary ke ataupun kita nak gunakan cara kadaran. Okay, di sini cikgu boleh buat. Cikgu cuba tulis dulu. Untuk tali yang terpendek. Terpendek adalah sama dengan 12 cm per 3. Okay, 12/3. Okay, jadi sekarang saya nak cari yang terpanjang. Jadi untuk yang terpanjang itu saya tidak tahu berapa. Jadi tak tahu berapa sentimeter. Jadi katakan dan tali paling
panjang ialah kita katakan dia adalah X ke Y ke suka hati. Cikgu katakan dia sekarang adalah Y. Okay. Sorry, di sini cikgu salah typing. Okay, adalah Y. Jadi sekarang cara kita tulis dekat sini adalah 12 per 3 sama dengan Y per 5. Okay. Y per 5. Okay, jadi ini adalah cara dia. Lepas tu akhirnya saya nak cari Y sama dengan berapa. Ini adalah cara untuk kita menyelesaikan untuk soalan yang ketiga. Okay? Ini adalah cara kita untuk menyelesaikan dia. Okay, jadi jangan risau, semua ini nanti cikgu akan ambil gambar dan cikgu akan send kepada kamu sebagai rujukan. Okay? Lepas tu untuk yang soalan yang keempat, kita bincang. Soalan kelima itu cikgu akan tinggalkan untuk kamu cuba sendiri nanti. Okay? Dalam raja di bawah, PQRS ialah satu garis lurus. Diberi bahawa nisbah PQRS adalah 3:2:5 dan panjang RS adalah 4/5 cm. Cari panjang dalam sentimeter PS. Okay. Jadi dia nak cari panjang ni. Jadi sekarang ini apa cara yang kita boleh guna? Kita tahu bahawa ini adalah kalau nisbah ini adalah 3. Okay. Kalau nisbah ini adalah 2. Okay, kalau nisbah ini adalah 5. Jadi ada berapa cara yang kita boleh guna untuk mencari berapa panjang bagi P sampai X. Jadi kita perlu cari satu persatu lah. Jadi kita boleh cari untuk satu bahagian dekat sini berapa. Lepas tu darab dengan 2 kita dapat panjang ni, darab dengan 3 kita dapat panjang ni. Itu adalah satu cara. Okay, ada banyak cara. Okay, jadi cara yang cikgu buat adalah cikgu gunakan cara unitary dekat sini. Cikgu guna cara unitary dekat sini. Jadi 4/5 saya bahagi dengan 5. Jadi saya dapat berapa? 0.9. Jadi saya dapat 0.9. Jadi ini adalah untuk bahagian mana? Ini adalah untuk bahagian yang 5. Untuk bahagian 5. Okay, ini adalah untuk bahagian 5. Okay, jadi sekarang saya cuba cari untuk bahagian 2. Okay, untuk bahagian yang 2 itu, macam mana? Untuk bahagian 2 itu, dia sama dengan 0.9 darab dengan 2. Jadi saya dapat dia adalah 1.8. 1.8. Okay, untuk memudahkan kita supaya tidak keliru, ini adalah sentimeter. Okay. Saya perlu tulis sentimeter supaya kamu jelas. Sentimeter. Okay. Okay. Lepas tu untuk bahagian yang 3 itu, macam mana? 0.9 cm itu saya darab dengan 3. Okay. Darab dengan 3 dia sama dengan 2.7 cm.
Jadi dekat sini panjang. Jadi dekat sini panjang untuk PS, okay, adalah sama dengan ini tadi berapa? Ini adalah 2.7 tambah dengan yang ini adalah 1.8 tambah ini adalah berapa? 4.5. Jadi dia sama dengan berapa? Kamu tambah sendiri. Okay, sorry, ini bukan sama dengan tambah. Okay, ini sama dengan berapa sentimeter. Ini kamu kena cari. Okay, jadi ini cikgu akan bagi kamu cuba buat sendiri nanti. Okay, jadi cikgu cuba savekan dulu. Ini adalah contoh. Contoh ketiga. Ini adalah contoh keempat. Contoh keempat untuk hari ini. Okay. Jadi, murid-murid, cikgu harap kamu boleh cuba sebaik-baiknya untuk cuba latihan untuk ini hari ini. Jadi, latihan untuk hari ini mudah saja, tekan muka surat 18, soalan 1 sampai soalan 5. Cikgu pun hampir siapkan semua untuk kamu. Jadi, cikgu harap kamu siapkan dan hantar kepada cikgu melalui WhatsApp, Telegram ataupun Google Classroom. Okey, jadi sampai sini ada apa-apa masalah? Okey. Okey, kalau tidak ada apa-apa masalah, apa yang kita belajar hari ini kita sampai setakat ini sahaja. Okey, kalau ada apa-apa, cikgu harap kamu akan boleh rujuk cikgu melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okey. Okey, jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Terima kasih. Kalau tak ada masalah, tinggalkan sekarang. Ya, Jay? Ya? Okey. Kalau ada apa-apa masalah, just message cikgu saja. Tanya. Ambil gambar, tanya macam mana ini. Ini betul ke salah? Boleh, tak ada masalah. Okay? Okay, kalau tak ada apa-apa, kamu boleh tinggal sekarang. Okay, terima kasih cikgu. Bye-bye. Ya, sama-sama. Bye-bye. Bye.